Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini ya saudara-saudara pastinya akan terkejut dengan pendedahan yang bakal saya nyatakan pada hari ini. Ini dia sahabat-sahabat semua, seorang menteri yang ringan tangan, dia dikatakan sanggup ya untuk mengeluarkan ongkosnya sendiri atau uangnya sendiri untuk memberikan bantuan tanpa mengira bangsa agama, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini ya saya akan teruskan, namun sebelum itu jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita ikuti berita mengejutkan. Perkara mengejutkan, ramai yang tidak tahu menteri ini punya 70 anak. Wow, itu dia satu yang bukan jumlah yang sedikit sahabat semua. Bukan satu, bukan 10, tetapi dikatakan 70 anak. Siapakah menteri ini? Ini yang saya ingin kita kongsi bersama petang hari ini. Tiada lain tidak bukan adalah YB ataupun YB Steven Shim. Macam mana MP ini mempunyai 70 anak? Itu persoalannya dan mari kita ikuti berita ini sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat sebenarnya siapa Steven Shim ini, beliau adalah salah seorang kepimpinan di dalam DAP dan juga di dalam Pakatan Harapan. Jadi kalau kita lihat dalam berita ini boleh nampak terlebih ya. Oke, saya atur dulu. Oke, so bakal menginjak ya kepada 41 tahun pada Mei tahun ini umurnya. Siapa sangka YB Steven Shim sudah mempunyai seramai lebih kurang 70 anak. Oh, ramainya. Bagi yang tidak kenal, sosok ini adalah Steven Shim merupakan ahli parlimen Bukit Mertajam dan sejak 2013 dan kini merupakan timbalan Menteri Keuangan membantu Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga pernah dilantik sebagai timbalan Menteri Kementerian Belia dan Sukan ya sehingga pertukaran kerajaan persekutuan pada Februari 2020. Ya, apa yang menjadikan sosok ini begitu unik? Persoalannya, ayo kita sama-sama kita rungkai perkara menarik tentang saudara Steven ataupun YB Steven Shim Chee Kiong. Itu nama penuh dia. Fasih ya, YB ini juga sangat fasih dalam berbahasa Melayu. Ya, selain daripada seorang ahli politik, beliau juga merupakan seorang penulis dan mampu menulis dalam bahasa Malaysia dengan baik. Ya, beliau kerap menulis untuk Pening Manly, dahulu Pening Ekonomi Manly, serta menyumbang pendapat untuk portal berita dalam talian seperti Malaysia Kini dan juga Malaysia Insider. Selain itu, beliau juga adalah pengarang keberanian berfikir, ya, jemputan untuk memikirkan kembali politik. Beliau juga aktif dalam bidang penulisan dan telah menerbitkan beberapa buah buku seperti yang pertama adalah The Audacity to Think, ya, Invitation to Rethink Politik 2012, yang kedua Being Malaysian 2018, sebuah antologi puisi Melayu, dan juga Dalam Salju Ada Bunga. Dalam Salju Ada Bunga 2018, Hikayat Hang Tuah Adiwira Bangsa 2021 dalam cetakan merupakan sebuah komentar sosial kontemporari. Ya, beliau ada mana sudah? Kalau Anda ke halaman Facebook beliau rajin menulis dan sering mengemas kini bukan saja setakat tugasnya sebagai timbalan Menteri Keuangan, tapi juga kehidupannya sebagai seorang ahli parlimen. Selain itu, beliau juga pernah berbalas pantun dengan rakan sekerja barunya yang dulu pernah menjadi seteru politik, yaitu Ahmad Mazlan. Wow, itu dia sahabat semua, yang agak mengejutkan kita. Dan selesai mengangkat sumpah di Istana Negara selepas PRU 15, beliau kemudian memuat naik satu ciapan serangkap pantun di akaun Twitternya ditujukan kepada Ahmad Mazlan. Bunyinya seperti ini: sama-sama dayung betera, dayung arah kota permata. Sama-sama bangun negara, junjung tita, lupa sengketa, katanya. Wow, terbaik. Dan juga pantun ini turut dibalas oleh Ahmad Mazlan. Ya, katanya, dayung arah kota permata, handal panglima jadi hikayat. Junjung tita, lupa sengketa, ayu bersama demi rakyat. Itu adalah pantun yang dibalas oleh Ahmad Mazlan itu sendiri. Dan ramai juga yang mengetahui bahwa YB Steven ini juga kerap memberikan bantuan
kepada sesiapa saja yang memerlukan bantuan. Beberapa ketika ini ya tular di media sosial apabila beliau membantu seorang rider untuk mendapatkan sebuah motosikal. Benda ini menjadi trending di media, apatah lagi menjadi isu yang digunakan oleh pihak lebay, pihak walaun, kononnya ada tujuan semata-mata dan sebagainya. Mungkin bagi orang lain politik kotor dan banyak plot twist, tapi bagi saudara Steven Sim, menjadi ahli politik adalah wadah untuk berhikmat dan membantu rakyat, tak kira kaum dan juga agama, katanya. Misi utama adalah membina parti yang mampu berhikmat kepada rakyat, sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh DAP selama ini. Dan sebab itulah, membantu orang dalam kesusahan merupakan tunjang utama sebagai ahli politik. Kebanyakan wang pendapatannya disalurkan pada rakyat yang lebih memerlukan. Percaya atau tidak, kempen PRU yang 15 yang lepas pun digunakan seminimal mungkin. Tiada ribuan bendera, billboard besar, malah salah satu alat kempen yang merupakan t-shirt Jalan Terui yang dicetak sendiri oleh tim sukarelawan. Ya, leaflet yang juga hanya hitam putih, ya, tidak dicetak menggunakan berwarna, menggunakan mesin fotostat yang ada di pejabatnya dengan kuantiti yang diperlukan saja supaya tiada pembaziran. Hasilnya, beliau berjaya berjimat hingga 90%. Ya, uang yang lain pula disalurkan oleh pihak yang lebih memerlukan. Antaranya adalah misi bantuan banjir dan juga masyarakat sekeliling yang fakir miskin. Beliau turut selalu memikirkan tentang bagaimana untuk membantu rakyat yang memerlukan, ya, dengan ringan tulang, ya, beliau membeli baju sekolah, keperluan rumah dan sebagainya. Sebagai ahli parlimen Bukit Mertajam, beliau sangat rajin turun padang dan meninjau keadaan rakyat, tidak kiralah hampir PRU atau tidak, muka inilah yang selalu ada untuk rakyat setempat. Tengok saja antara di Facebooknya selalu berkaitan dengan bantuan yang diberikan pada pihak yang memerlukan tanpa mengira warna kulit dan fahaman agama. Semua yang dilakukannya adalah kerana sayangkan negara kita, Malaysia. Inilah yang membuatkan beliau mempunyai lebih kurang 70 anak. Sahabat-sahabat semua, seperti mana yang tajuk yang saya berikan, beliau mempunyai 70 anak. Sangat mesra dengan semua orang tanpa mengira kaum atau umur dan mempunyai lebih kurang 70 anak angkat berbagai kaum. Anak angkat, ya. 70 anak angkat daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Beliau menjaga mereka dari segi mata pelajaran. Mereka ini adalah dari keluarga susah, dari keluarga yang pernah beliau berikan pertolongan. Kebiasaannya, beliau akan mengambil mereka sebagai anak angkat, memberi bantuan dari segi keuangan supaya pembelajaran mereka tidak terganggu akibat kesempitan hidup. Tiada apa yang diminta beliau kembali daripada kesemua pertolongan tersebut kecuali belajar bersungguh-sungguh, kerana beliau percaya anak-anak angkat beliau ini mampu mengubah nasib hidup keluarga mereka, ya. Mungkin disebabkan keikhlasan hati ini, salah seorang sahabat beliau pernah menghadiahkan sebuah Al-Quran lengkap dalam kotak dan balutan plastik. Beliau pada mulanya tidak berani menyentuh secara sembarangan kerana beliau faham yang kitab suci Al-Quran bukanlah kitab biasa, ia kutip suci umat Islam yang perlu dihormati. Jadi, beliau meminta panduan seorang guru besar sekolah, Ustadz Azmi Kamis, kaedah yang sesuai bagi menghormati kitab suci agama Islam tersebut. Mujurlah Al-Quran yang dihadiahkan itu berserta terjemahan, jadi ia boleh dipegang dan dibaca oleh orang bukan Islam asalkan tidak disalahguna. Kalau beliau percaya dan terharu, tidak kira mana-mana agama, kita perlu saling menghormati. Setiap kepercayaan kaum lain yang bukannya dijadikan senjata politik untuk Malaysia yang lebih aman dan juga sejahtera. Jadi ketika ini sahabat semua, berkat kesungguhan, komited beliau dalam melakukan kerja, ya, Perdana Menteri kita melantik beliau sebagai timbalan Menteri Keuangan. Ya, seperti yang kita tahu, beliau sudah mengangkat sumpah sebagai timbalan Menteri Keuangan kurang 2 bulan yang lalu. Antara kes menarik yang berjadi diselesaikan baru-baru ini adalah beliau masuk campur dalam kes scam yang mencuri hampir RM50.000. Pencuri tersebut berjaya ditahan atas kepantasan tindakannya selepas bertemu pihak berwajib. Ya, kisah scam di Malaysia adalah satu perkara yang agak merisaukan dan bakal diambil perhatian serius oleh Kerajaan Perpaduan. Dalam pertemuan saudara Steven Sim atau YB Steven dengan Bank Negara, 4 perkara utama telah pun digariskan beliau, yaitu keselamatan, security, ya, sistem keselamatan yang lebih utuh bagi mengelakkan skema, tindak balas pantas daripada pihak berkuasa,
pelbagai jabatan dalam menjejaki skema dan memulangkan semula wang kepada mangsa. Yang ketiga adalah jaminan, ya, perkongsian liability antara bank dan pendeposit supaya pihak bank tidak mencuci tangan dan pendeposit terpaksa tanggung kerugian sepenuhnya. Keempat, undang-undang yang lebih tegas terhadap pesalah laku. Apapun katanya, kita mahu mengucapkan selamat maju kepada YB Steven Sim kerana ya begitu komited dalam tanggungjawab beliau sebagai ahli parlimen dan juga hari ini diangkat sebagai timbalan Menteri Kewangan, ya. Dan kita berharap supaya beliau terus membantu masyarakat dan juga jawatan baru sebagai timbalan pemerintah digunakan sepenuhnya untuk rakyat di luar sana. Itu dia sahabat-sahabat semua. Ya, mungkin ramai di antara kita yang tidak pernah mendengar fakta yang menarik ini, ya, berkaitan dengan YB Steven Sim yang mempunyai 70 anak angkat daripada pelbagai lapisan masyarakat, daripada kaum, bangsa dan agama. Ini adalah satu perkara yang terbaik, ya, dilakukan oleh YB Steven ini. Jadi sahabat-sahabat semua, bagaimana pula dengan pendapat Anda? Ya, mungkin jika ada sesuatu yang mungkin mengenali YB ini, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi sekian saja daripada Orenapa Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Seperti biasa, ya, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orenapa Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.